Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Innova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Tujuan Bosakau, tujuan Penogoro, tujuan H20 adalah untuk membuat persepsi katanya kerana mereka bermain politik. Kerana katanya mereka mahu untuk menjatuhkan credibility pemimpin-pemimpin UMNO seperti Bosakau yang memang terkenal dengan skandal-skandal besar, rasuah, SRC, Warindibi dan banyak lagi. Penogoro berjuta-juta duit dihantar ke rumahnya, dan juga H20 ini memang kita tahulah bagaimana perangainya. Siri yang kedua daripada Rafizi Ramli untuk membongkarkan skandal-skandal melibatkan skandal LCS ini, yang turut terlihat bahwa bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Pertahanan ini subkon ya. Kos subkon ini maksudnya projek itu telah diambil oleh beberapa subkon daripada kontraktor utama. Maksudnya kontraktor utama itu ada 3 subkon, 1, 2, 3. Dalam 3 itu berbahagi-bahagi duit lah mereka. Jadi biasanya perkara ini berlaku dalam sebuah projek. Apabila itu berlaku, maksudnya akan ada markup. Ada markup, maksudnya harga dinaikkan, harga kos dinaikkan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mereka mendapat keuntungan. Jadi ini yang berlaku. Ini yang berlaku sahabat-sahabat semua, seperti yang dinyatakan oleh Rafizi di sini. Subkon sama dengan RM 390 jatuh 91 kos. Tuntutan kepada kerajaan sebanyak RM 1.2 bilion. Kenapa jadi 1.2 bilion? Karena ada beberapa subkon terlibat di dalam proyek ini. Mari kita baca kenyataan daripada Rafizi Ramli ya, untuk kita lebih memahami apakah kenyataan dia. Katanya DCNS guna 3 lapis syarikat. DCNS ini adalah second contractor ya, sebab yang pertama itu adalah BNS. Selepas BNS itu, kalau kita lihat BNS di atas, DSNS itu di bawah dia, dan di bawah lagi DSNS itu ada 3 lagi company. So kita boleh lihat, kamu boleh nampak bagaimana perjalanan untuk mereka berbagi-bagi wang rakyat, berbagi-bagi budget di sana, dan akhirnya kos itu meningkat sebab 3 syarikat terlibat di sana memberikan atau markup harga mereka. Jadi inilah yang berlaku, katanya kos naik 3 kali ganda, kata Rafizi Ramli. Itu betul, ini yang berlaku. Penelitian saya terhadap skandal kapal perang LCS setakat ini menunjukkan ada perancangan dari awal untuk menyembunyikan penglibatan DNS, syarikat Perancis yang sering dikaitkan dengan Datuk Seri Datuk Seri Najib Razak dan projek ini. Katanya secara logiknya, jika DCNS adalah pembekal utama kepakaran, reka bentuk dan pembinaan kapal LCS, sewajarnya kerajaan Malaysia melantik DCNS secara terus, seperti yang dibuat semasa projek kapal selam Scorpion. So mungkin kamu orang kurang paham ya, kenapa sepatutnya katanya di sini Rafizi membuat satu penelitian, sepatutnya DCNS itu menjadi main kontraktor yang pertama. Tapi kenapa ada kontraktor di atas lagi, yaitu BNS, yaitu Boston Naval Shipyard. BNS yang di atas dia baru tu DCNN. Sepatutnya kata Rafizi, BNS ini tidak perlu ada. Dia sepatutnya terus direct kepada DNS. Ini untuk mengurangkan kos. Ya, ini untuk mengurangkan kos. Sebab apabila dia ada banyak subkon dan subkon, kita percaya ini menyebabkan kos itu menjadi lebih tinggi. Sebab subkon ini hantar dia punya projek, dia punya budget begini, ini budget ini begini, dan akhirnya menjadikan nilai keseluruhannya menjadi 9 juta. Pada zahirnya kalau hanya satu subkon saja, mungkin 9 juta tuh sebenarnya hanya 5 juta saja, atau 7 atau 6 juta. So kita sudah kerugian 2 juta di sana sebab ada banyak subkon ya, 3 kali naik, kos naik 3 kali ganda seperti yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli. Ini yang berlaku sahabat-sahabat semua. Sebaliknya katanya, bagi projek LCS, kerajaan Malaysia melantik Boston Naval Shipyard ya, BNS sebagai kontraktor utama, yang kemudiannya melantik syarikat-syarikat lain sebagai subkontraktor. Walaupun keputusan itu dengan dijelaskan sebagai usaha untuk membantu veteran tentera, kerana BNS milik Boston yang dimiliki Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTT dan membina kepakaran tempatan, tindakan melantik lagi 2 lapis subkontraktor sebelum sampai kepada pembekal akhir, yaitu DCNS, membayangkan ada unsur-unsur penyelewengan
di situ dari awal. Apa yang Rafizi nyatakan di sini sebenarnya, kenapa perlu melantik banyak ya subkon ya, sebab perkara ini sebenarnya membuatkan kos itu turut naik ya, karena mereka menaikkan harganya, karena mereka menggunakan kepakaran mereka. Kenapa tidak hanya satu jadi di sini boleh dilihat seperti yang dinyatakan oleh Rafizi adalah kita boleh lihat bahwa ada unsur-unsur ya, bermulanya unsur-unsur penyelewengan dalam perkara ini. Ya, setelah dilantik menjadi kontraktor kapal perang LCS melalui surat lantikan yang bertarikh 16 Desember 2011, BNS mula melantik subkontraktor bagi package utama pembekalan dan pembinaan kapal perang LCS. Pada 9 April 2012, BNS ya mengeluarkan 2 surat lantikan bagi 2 package utama untuk melantik subkontraktor ya, seperti di bawah ini. Inilah dia. Jadi ini subkontraktor yang dilantik. Memang agak mengejutkan sebab ini ya membawa kos yang ada sebenarnya itu meningkat daripada yang sepatutnya. Dengan subkon ini kita percaya setiap projek macam kita buat satu bangunan, kita akan kalau kita tidak ada kepakaran di dalam ekon, di dalam wiring dan sebagainya, kita terpaksa membuat atau mencari subkon yang pakar dalam membuat ekon, yang membuat dalam wiring. So inilah yang berlaku. Sepatutnya company itu mempunyai keseluruhan ya, keseluruhan dia punya kepakaran supaya dia tidak ambil subkon lain yang mungkin memberikan quotation-nya mahal, tinggi dan sebagainya, membuatkan kos itu meningkat ya, seperti mana yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli. Jumlah keseluruhan 2 package utama itu ialah RM 1.185 billion. Itulah dia. Ya, jumlah keseluruhan 2 package utama ini ialah RM 1.18 billion. Jadi yang dibayar kepada 2 subkon itu, bayangkan, kos sudah begitu tinggi, kos sudah meningkat daripada sepatutnya. Oke, katanya lagi 2 package ya, 2 package ini dianugerahkan kepada sebuah syarikat bernama Contraverse Advanced Sdn Bhd atau lebih dikenali sebagai CAD. Lebih mengejutkan, pada hari yang sama BNS melantik CAD sebagai subkontraktor ya bagi 2 package bernilai 1.185 billion ini. BNS juga membenarkan CAD melantik syarikat sekutunya Contraverse Electrodynamics Sdn Bhd sebagai subkontraktor lagi ya. Jadi begitu banyaklah bertimbun-timbunlah subkon yang mereka lantik. Akhirnya kos naik ya, akhirnya siapa yang rugi yaitu kerajaan kita ya, karena terpaksa membayar. Karena itu mungkin ya, walaupun kapal itu tidak siap seperti yang dijanjikan, tapi mereka membayar lebih daripada peratusan. Contohnya 3 poin baru berapa sih status peminatnya 3.6.8, tapi status dia punya bayaran itu sudah lebih 60 lebih peratus. Bayangkan, ini adalah satu ya bisnis yang tidak menguntungkan dan merugikan negara kita, merugikan rakyat juga. Keputusan BNS membenarkan CAD melantik CAD sebagai subkontrak dikeluarkan pada hari yang sama surat LOI kepada CAD, yaitu pada 9 April. CAD pula mengeluarkan LOI-nya kepada DCNS untuk membekalkan kerja-kerja dalam 2 package berjumlah RM 1.18 billion yang perlu dibayar melalui kerajaan Malaysia. Malangnya katanya siasatan menunjukkan bahwa bagi 2 package ini yang dimuktamadkan pada harga RM 1.185 billion adalah kerajaan Malaysia. Surat lantikan dan dari CAD subkontraktor lapis kedua kepada DCNS meletakkan kos sebanyak RM 3.9 juta sahaja. Kita boleh nampak ya, semakin meningkat kosnya karena subkon dilantik begitu rupa. Inilah yang menyebabkan, inilah poin sebenarnya yang menyebabkan kos itu meningkat. Bagi kerja-kerja yang akan diinvoicekan oleh DCNS kepada CAD sebanyak RM 397 juta, tuntutan dari subkontraktor CAD dan CAD kepada kerajaan Malaysia melalui BNS adalah 3 kali ganda lebih mahal. Bayangkan, ini yang berlaku sahabat sebuat semua. Rakyat ingin tahu siapa jurung-jurung yang merompak uang rakyat ya dan melemahkan pertahanan negara sedemikian rupa. Itulah dia. Kanak-kanak pun boleh membuat kesimpulan ada tangan-tangan gaib di belakang syarikat-syarikat BNS, CAD, CED dan yang menyusun kontrak-kontrak pembekalan hingga mengambil komisen sebanyak 200% daripada kos yang di-charge DCNS.
begitu tingginya ya jumlah commission sampai 200. Inilah dia. Sebab itu katanya cubaan Najib untuk mengalihkan perhatian ya dari isu ini setakat ini sangatlah lemah, kata Rafizi. Beliau memberikan gambaran seolah-olah semuanya bersabit kelemahan birokrasi akibat keputusan PH menyiasat proyek ini dan cuba menipu pengikut. Kononnya skandal ini tidak ada unsur rasuah langsung. Saya akan terus mendedahkan bagaimana keputusan-keputusan yang penting dalam pengurusan proyek kapal perang LCS mempunyai bukti penyelewengan secara terang-terangan katanya. Ada pihak yang menyusun segalanya untuk merompang uang rakyat melalui proyek ini. Persoalannya, siapakah kepala jerung yang mempunyai kuasa yang mengarahkan dan melindungi pegawai-pegawai tertentu ya, pegawai-pegawai tertentu dalam BNS untuk melakukan rompakan di siang hari seperti ini, kata Rafizi Ramli. Jadi sahabat-sahabat semua, ini adalah satu pembongkaran dan kenyataan terkini seri kedua daripada Rafizi Ramli yang agak mengejutkan. Sebelum ini kita tidak tahu bahwa adanya terlibat subkon ya yang begitu satu atau dua subkon yang terlibat sehingga commission itu sehingga 200%. Ini adalah satu kerugian bagi negara kita. Kos meningkat karena ada subkon yang rugi negara sehingga hari ini walaupun sudah dibayar, walaupun mereka kerajaan tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk meluluskan pembayaran sehingga pembayaran 6 juta bilion telah dilakukan, tapi yang nyata hari ini sahabat-sahabat semua, kita mengalami kerugian yang begitu besar. Karena apa? Hari ini kapal yang kita tuntut ya, kapal yang kita nantikan itu sepatutnya hadir ya pada 2019, tapi akhirnya sehingga ke hari ini kapal itu tidak muncul. Kapal itu entah hilang kemana. So, oke guys, sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.